RM99.80 RM99 je. Contoh kan, dapat dia RM1, yang dapat RM1 tu, contohlah kan, itu pun satu bentuk sedekah. Buat sadaq-sadaq bagi yang terbaik ke orang, satu bentuk sedekah. Lepas tu buat pula kan, sekarang ni kan banyak orang function kan, nak buat surprise, dia nak kek macam ni lah, ada kek muka Shah Rukh Khan lah kan, boleh tak buat kek muka Samsul Debat? Boleh tak? Dia buat kan, yang sebenarnya dia print loket ke situ kan, ada kan, ada. Jadi makna kata dia adaptkan keperluan semasa. Jadi orang boleh buat, ya Allah terima kasih. Kadang-kadang orang tu tak kisah bayar berapa, janji ada kek tu, dia nak macam tu. Baik, benda baik. Siapa pergi berniaga tadi? Semua niaga apa? Wedding planner. Untuk siapa? Perkahwinan. Tahu. Pengat dan bangang warna tak faham wedding tu kahwin. Oh sah betul lah. Orang khabar untuk siapa? Untuk orang kahwin. Tahu dia tu. Kalau ustaz nak boleh ke? Nak. Untuk orang yang kahwin kali pertama ke untuk orang kahwin selepas tu? Dua-dua pun boleh. Dia plan tu sepatut masalah-masalah lepas kahwin ada tak ada lah kan, tak ada. Itu daripada Mukah Berkenu Bintulu balik tu terus ceramah di ceramah di Melaka, ceramah di KL. malam tadi mana, Ampang Jaya semalam pagi di lupa lah, banyak lah, hari-hari dia lah. So hari ni dengan Senawang lega lah sikit kan, tapi petang kan jauh lah balik semula. Petang kan, lepas tu Melaka, besok pagi Johor, macam tu lah, dah start balik kan. Jadi tajuknya Anggunnya Wanita, Transformasi Keluarga Bahagia, macam tu lah. Saya ambil sikit lah kan, bunyi macam tu lah. Jadi tajuk ni memang ikut selera penganjur lah. Jadi macam mana nak bawa, pandai-pandai penceramah lah ayat dia kan, macam tu. Tapi memanglah transformasi ni maksud dia perubahan wanita. Anggun ni hebat, brilliant kan, terserlah kan, dan keluarga bahagia semua orang tahulah. Dan yang penting sekali bila sebut tentang keluarga bahagia, yang itu yang kadang-kadang orang tak capai matlamat. Jadi yang first tu kita tahulah wanita anggun boleh jadi macam ni, boleh jadi cantik, boleh jadi macam tu kan, nampak lawa, mungkin dia terserlah, communication skill dia bagus dan sebagainya. Semalam saya dengan Irma Hasmi, dengan Ustazah Nurul Hidayah, sepatutnya Nafizah Musa ganti dengan Ustazah Nurul Hidayah, kami di Bangi semalam sempena Hari Setiausaha. Kita bincang tentang bagaimana nak bawa setiausaha versus bos kan, macam mana kan, banyak konflik kan. Jadi wanita yang ada setiausaha lelaki seorang adalah dua korek kan, yang lain semua perempuan lah, kebanyakan setiausaha wanita. Dan biasanya setiausaha ni dikaitkan dengan seksi, dikaitkan dengan lawa, kacau bos, ada skandal, orang kaitkan macam tu. Jadi kita nak buang benda-benda macam tu. Maksud juga wanita hari ni cabarannya nak pula di kalangan kita ni bukan semuanya bersuami kan. Saya tengok pun saya tahu dia ada suami, kita ada suami, saya tahu. Kau jangan main-main, dia ada cap itu tahu. Ya nampak muka tu kan, tak payahlah nunduk, nampak warna akal tu kan, macam contoh lah kan. Tapi sebenarnya wanita ni adalah makhluk yang Allah jadikan sangat kuat berbanding orang lain, sangat kuat. Cuma tinggal lagi kekuatannya tu tidak dilihat secara lahiriah, dia secara batiniah, mana dalam jiwa je tahu kan. So sebab kita tengok berapa ramai perempuan yang menderita, berapa ramai perempuan yang menghadapi tindakan, dalam bab perkahwinan ya. Dalam bab perkahwinan, seorang perempuan ni dia meletakkan risiko dalam hidup dia berbanding lelaki dia kahwin, dia mungkin boleh kahwin lagi, dia mungkin boleh ni, tapi orang perempuan dia datangkan tanggungjawab. Kalau lelaki tu baik perangai, itulah dia, habislah hidup kan. Lepas tu nak cuba lagi, memang sorry lah joran kan, dia cuba lagi pula, yang kedua lagi teruk daripada benda satu kan. Tapi yang ketiga elok pendek lah umur kan, contoh lah contoh tak, benda ni berlaku tak apa saya cakap ni, benda ni berlaku. Jadi itu biasa. Jadi bila kita sebut dengan transformasi, sebenarnya kita transformasi ni perubahan yang memang dah disebut oleh Nabi sendiri. Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan. Hijrah ni
Yang kita cakap perpindahan kan. Nabi kata, tak ada lagi dah penghijrahan lepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah. Nabi kata, yang ada cuma niat dan jihad. Niat dan jihad. Pentingnya hari ni bila masuk kan, apa niat kita, apa niat kita. Ni saya tengok ni ramai yang sekona ni, ada muka-muka sekona tu Kak Aisyah tu pun sekona tu, tengok ni. Ni Cik Akomba tak ikut, tak ikut. Saya bertengah, saya tengok, saya nampak sekona lah, boleh lah kan. Ada kawan ni semua, ada sekampung pun ada ni. Jadi simple je. Kita ni hidup, kita ni simple. Hidup sementara. Tapi Nabi ajar kita niat dan jihad tu sebenarnya adalah merupakan satu bentuk transformasi. Sebab niat sendiri pun ada masalah. Kan? Puan Yusma Laili dia tahulah. Puan Yusma Laili tahu. Tanya, mana Puan Yusma Laili mana satu? Ni, Puan Yusma dia tahu. Bukan semua orang join AIM berdasarkan apa yang dihasratkan oleh AIM. Ada orang ikut-ikut aja. Ada orang join tu sebab kononnya nak jadi kaya. Sebab setting tu mustahak tu. Kan? Percayalah, siapa yang join AIM dia takkan kaya. Kau ada rasa kecewa tak dengan ayat tu? Tak, sebab bukan, jangan salah faham. Bukan saya kata takkan kaya tu, sebab kaya tu subjektif. 500,000 pun belum kaya lagi, ada setengah orang. 300,000 belum kaya lagi. Tapi kalau tiba-tiba hari ni kita umumkan semua yang peserta yang datang hari ni, kita akan bagi 50,000 seorang. Tapi hanya yang duduk barisan depan saja. Kau rasa tak menyesal duduk belakang? Itulah nak tengok Samsul Ubat datang, duduklah depan terus. Ni booking tempat duduk belakang pun tercangak tengok kan. Macam tu lah ayat dia kan. Contoh lah, benda tu bukan betul-betul pun. Ni contoh. Sebab 50,000 satu bernilai yang besar, tapi tidak menjadikan kita kaya. Sebab rupanya Nabi dah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi tu sebabnya ada orang cakap lah, ada orang buat tomahan lah, Samsul Ubat hari-hari ceramah, banyaklah duit saya kata Alhamdulillah. Tapi yang ramai orang tak tahu, saya jenis taklah demand harga. Saya tak macam setengah penceramah, tak ada 5,000 tak datang. Ada penceramah macam tu. AIM pernah tanya penceramah-penceramah tertentu kan, tak ada 5,000 tak datang. Lepas tu mesti nak macam ni, hotel mesti macam ni. Samsul Ubat ada minta hotel? Tak ada. Mana ada kan. Okay, mana mengangkat datang kan. Yang penting tarikh. Saya yang penting tarikh. Sebab saya ceramah hari-hari. Sebab satu-satu penceramah dalam Malaysia yang tak ada topik khusus. Wanita transformasi pun dia ceramah macam mana tu. Banyak lagi perempuan boleh ceramah, kau panggil aku kan. Tapi apalah kan, betul lah kita bagi tahu ni perbezaan ni, kita nak berubah, kita nak jadi manusia lebih baik. Sebenarnya tak lewat pun untuk berubah, tak terlewat untuk berubah. Macam mana saya kata baru-baru ni saya ceramah tentang pengurusan emosi, orang tuduh perempuan emosi, orang tuduh wanita ni emosi. Betul, tapi emosi wanita dia tak ada sampai membunuh, dia tak ada sampai ni, kecuali adalah kes-kes penderaan bayi, baby dekat tadika tu semua terlibat dengan pengurusan emosi. Tu budak perempuan yang kena bunuh lepas tu kena bakar tu kan, siapa yang emosi sebenarnya kan? Lelaki kan. Siapa yang sampai cerai lepas tu gila nakkan balik dekat janda dia? Lelaki kan. Memang orang perempuan kau jual, memang minta ya, tahu ceraikan saya, ceraikan dia minta. Lepas tu bila cerai sampai hati awak lah. Itu tak terdaya orang perempuan ni kan, dia yang minta dah kono dia marah kan. Macam tu lah. Tapi sebenarnya emosi tu perlu dikawal. Kita duduk ni sebagai ni kena kawal, relax. Orang bercakap tu biasa, kita duduk dalam ni ada orang cakap ni lah 3 year join AIM tu dapat apa dia tu. Pedulikan apa orang cakap, memikirkan kepada apa orang cakap, kita takkan boleh buat apa-apa. Pertama, orang yang sibuk komen pasal kita dekat dalam media sosial, dia ni lah tak payahlah nak ni, orang tu tak ada kerja, dia sibuk nak tengok perkembangan kita tak tengok dia sibuk tengok kita. Kalau kita layan, kita sama macam dia. Betul. Yang kedua, orang yang sibuk mencari kesalahan kita pun tak ada kerja.
Kan? Kita ni sibuk nak memperbetulkan kesilapan kita. Tu sebabnya pepatah Cina ada menyebut, tak payahlah cakap Melayu lah. Kan? Pepatah Cina ada menyebut, orang yang menegur saya adalah guru saya, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Mana jangan seronok dengan orang yang memuji kita, barangkali dia membodek sebab nak menjatuhkan kita. Tu sebab lebih elok orang yang tegur kita walaupun pahit, sebab itu adalah permulaan kita berubah menjadi lebih baik. Orang cakap dia ni tak boleh pakai lah, dia ni nulik lah, ok, kita ambil lah, ambil maklum benda tu, sebab kita nak improve diri kita jadi lebih baik. Kau ok dah ni, kau tak payah buat apa dah, kau ok, so kita stay je kat situ, buat apa kan. Jadi selalu kita dengar orang cakap isteri, sebagai seorang isteri, syurga isteri kan terletak pada suami. Wanita yang paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Ayat yang selalu cakap mengkaitkan dengan wanita ni nak transformasi keluarga bahagia ni kan. Tetapi ramai juga wanita tidak bersuami tapi masih boleh create environment keluarga jadi keluarga yang bahagia. Anak dia bila dia dapat degree, benda pertama sekali dia cari mak dia. Yang dia cari ibu dia, bukan bapak dia. Cari ibu dia, dia nak share, nak ambil gambar dengan ibu dia, dia nak share momen tu dengan mak dia. Rupanya tu hari terakhir dia dengan mak dia pergi meninggalkan dia selama-lamanya. Ada yang berlaku macam tu. Tetapi nak tunjukkan istimewanya kedudukan seorang ibu, seorang wanita yang bergelar ibu, mama, mami. Tak kisahlah umi kan. Ya. Itu sebabnya diletakkan title ibu tu paling hebat dalam dunia, ibu pejabat. Mana ada bapak pejabat? Tak ada. Ibu negeri, pernah dengar bapak negeri? Tak ada. Ibu roti, bapak roti pun tak ada. Apa lagi? Ibu sawat kan. Ibu sawat terbang tu kita tengok ibu sawat tu. Mana ada bapak sawat? Tak ada. Semua ibu kan. Jadi makna kita ni berada dalam keadaan kedudukan yang dalam bilik ni semuanya hebat-hebat belaka kan. Tu sebab saya selalu pesan pada orang lelaki jangan berlagak cakap dalam rumah tangga ni kerja awak, ni kerja awak, sedangkan apa yang dia cakap tu semua kerja dia. Berapa ramai orang lelaki marah saya, tapi saya cakap tu hakikat dia. Kerja dekat rumah ni bukan kerja perempuan, tu kerja lelaki. Saya selalu cakap, basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, lipat kain, kemah rumah, sental bilik air, itu semua kerja orang lelaki. Kerja orang perempuan dua saja, melayan suami, melahirkan anak, that's all. Tua-tua lah, beranak-beranak lah. Tak kira lah dah tua dah start dah benda ni, mana tahu kan. Dalam Quran tak ada tulis pun umur 60 dah kena berhenti beranak, tak ada. Dan mana apa saya ustaz, kalau tak ada Allah mengandung macam mana? Hilang seorang geng AIM. Mana pergi akak apa tu? Dia mabuk lah. Mana tahu? Mana kita tahu kan? Patut pakai baju bosai pada itu lah. Nak makan mono masam ni deh kan, itu kan. Contohlah rezeki lah tu kan. Macam mana? Kan? Jadi sebaliknya itulah sebab saya kata kedudukan seorang wanita ni hebat. Isteri cerminan kepada suami. Isteri cerminan pada suami. Kalau dia tak ada suami, dia cerminan pada keluarga dia. Simple aja. Kan? Cantik suamimu, cantiklah kamu. Elok suamimu, eloklah kamu. Beriman suamimu, maka berimanlah kamu. Ahli syurga suamimu, maka kamu juga ahli syurga. Begitu juga sebaliknya. Wahai sang suami, jika kamu merasakan isteri kamu sangat leceh, menyusahkan, keras kepala atau sebagainya, maka itulah diri kamu sebenarnya. Kamu telah mengajar, membentuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lelaki yang hebat bukan perempuan, bukannya lelaki dapat mengahwini isteri yang solehah, tetapi lelaki mengahwini wanita biasa dan berjaya membimbingnya menjadi wanita solehah. Itu saya kata orang lelaki tanggungjawab daripada orang perempuan memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir, makan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Kena bagi. Orang lelaki kena bagi pada orang perempuan dengan suasana kasih sayang, tetapi dalam bab nafkah batin jangan fikir yang atas katil saja. Tapi nafkah batin termasuklah memberikan didikan agama. Kan? Ni dalam kelas macam ni kan. Jadi orang lelaki kalau tak boleh bagi nafkah dari segi didikan agama, maka janganlah dihalang isterinya untuk join AIM. Jangan halang isterinya untuk join kuliah-kuliah ilmu seperti ini. Mak kata orang, cantik teluk, pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. So datang belajar, dan belajar. Orang yang illiterate, siapa illiterate ni? Siapa yang butuh huruf? Siapa butuh huruf? Siapa yang dikatakan sebagai butuh huruf? Orang yang butuh huruf bukannya orang yang tak boleh membaca. But illiterate is those who fail to learn, unlearn and relearn.
Tu ayat tu. Orang yang buta huruf ni adalah orang yang gagal belajar. Yang gagal nak bezakan mana yang patut dia belajar, mana dia tak patut belajar. Dan orang yang sentiasa nak belajar. Itulah orang yang gagal buat tiga-tiga tu, itulah orang yang buta huruf. So dia bukannya orang yang tak boleh baca. Semua orang boleh baca hari ni. Dulu kalau budak 4 tahun boleh baca, keluar surat khabar ke depan, hebat, budak ni budak ajaib. Hari ni budak 2 tahun dah boleh mengamuk sebab tak dapat password mak dia nak buka handphone. Kan? Dia boleh hafal dah password. Dia siap beli online lagi tanpa pengetahuan mak dia. Kan? Budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang mendahului zaman. Jadi bagaimana kita ni nak jadi wanita yang boleh transform keluarga kita menjadi keluarga bahagia, maka kita nak raih syurga Allah dulu. Nak raih syurga Allah, buatlah benda-benda yang baik. Buat benda-benda yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Dan buat satu aktiviti, buat satu projek, buat satu perkara, ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Tuhan sangat suka, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Bukan main buat ya. Janji buat kata. Janji ada kan. Janji siap, itu bukan kualiti orang Islam. Kualiti Islam sepatutnya terbaik. Ya, tapi itulah masalah orang Melayu ni tak apik dah macam tu. Betul Melayu, bukan Islam. Kalau Melayu campur Islam, patut jadi baik. Ya. Macam mana tak baik? Kita masak. Tengok orang Melayu bila masak. Bila dah masak, pap dia letak hiasan ni, pap dia tutup dengan tudung saji sebab nak yang terbaik. Tu sebab ni dalamnya semua bertutup. Sebab apa? Yang terbaik. Yang terdarah-terdarah lawa, yang gegek-gegek nak ngajar macam mana cara kita nak komunikasi dengan orang. Apa baik itu terdarah-terdarah tu, langau semua habis semua hinggap dah tu. Faham tak? Nak bagi perumpamaan yang macam tu. Tapi orang cakap, itulah kontraktor Melayu. Tengok buat pun tak elok, kontraktor ni buat sangat. Itu Melayu. Kalau kontraktor Melayu tu bawa semangat Islam, patutnya elok. Buat yang terbaik. So tu saya kata tadi, fikir nak buat yang terbaik. Ya, bukannya buat cincai-cincai ataupun asbol. Tahu asbol, asal boleh. Janji ada. Khabar. Puan Ismail Laili pun pertama kali dengar tu, asbol gitu kan. Iya, jadi makna kata penting, kan? Kadang-kadang kita tengok nak jadi penghuni syurga, mencintai suami, sayang suami kalau masih ada suami. Kalau suami dah tak ada pun sayang suami tu. Arwah ni sayang betul kat dia. Kirimkan. Tak ada masalah. Kalau ada nak makan-makan, tak hanya nyuruh makan lah. Saya nampak tu. Ni saya pandang dia korek. Makan-makan je lah. Kan? Takut apa? Aku pada tadi perhatian. Kan? Dia nampak, dia pandang tu. Saya pandang dia langsung dia berhenti. Makan je lah. Kan? Aduh, walaupun penceramah belum makan lagi kan, tapi saya datang tadi kau nak akak-akak je. Kau jawab itu belakang, kau jawab itu depan, taman apa bondo kan. Saya redha lah kan, ikut je lah kan. Sebab kata orang ikut je lah ragam orang ni kan. Kek mana anjing menyalak kat situ biar awak manjat kan. Jadi kita ikutlah hadap tompek tu kan. Macam mana? Jap depan, jap belakang. Lepas tu bergaduh. Kan kau apa belakang? Dah aku lah kono ikut je lah. Bantai lah kan. Bantai lah yang tu kan. Jadi macam tu lah. Kan? Agam kan. Ikut lah. Jadi untuk belajar ilmu, belajar dapat ilmu yang baik-baik. Ada satu lagi ilmu yang nanti lain kali lah saya akan share. Kompetensi keusahawanan. Macam mana cara nak buat bisnes kan. Itu saya memang selalu share lah. Satu Malaysia saya pergi share. Jadi itu kena panggil lagi lah tu jadi tak bila tak dia tak tahulah. Kan penuh kan sebab memang betul lah. Tak betul pun. Kalau pergi kat luar apa semua orang tu bayar berapa untuk benda-benda macam tu. Tapi saya okey. Masalah kan macam mana kan. Murah sikit boleh. Belum tahu harga tiba-tiba murah. Murah sikit lagi. Murah pun subjektif kan. Yalah. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Orang bayar RM5,000 pun saya ambil. Tak ada masalah. Saya okey kan. Kan.
Ada bunding tengah live, bodoh dah. Macam ni lah ya. Jadi macam tu lah. Yang penting benda baik. Benda baik kan. Yang benda baik. Saya yang paling mustahak, jangan batal program disebabkan oleh masalah peruntukan. Saya dah dengan AIM ni lama. Dah lama. Orang panggil saya ni AIM ni. Dulu kat Bahau, ingat lagi. Saya camar kat Bahau. Tak tahu siapa yang ada masa camar kat Bahau. Tak ada tak? AIM Bahau dulu saya pergi. Masa tu saya baru-baru jadi Samsul Debat. Tanyalah dia bayar berapa. Ada camar AIM tak bayar apa dia tahu. Kan? Ada saya tuntut balik. Tak ada dah. Tapi saya akan kenang lah macam tu kan. Tak ada lah gurau ya. Sebab simple aja. Saya pegang dalam kepala otak saya senang kan. Kita ni ilmu ni Allah bagi pinjam. Bukan nak berniaga kan. Kalau boleh orang tu boleh bayar banyak tu, alhamdulillah. Tak boleh nak rendah, boleh tak masalah, kita bincang lah. Tu yang ada program tu saya pergi, dia bayar memang rendah lah, tapi saya tak kisah. Tapi susunkan program. Kalau kebetulan saya ada dekat area kawasan sana, pergi sekali. Tak adalah tiba-tiba pergi situ je. Macam tu lah. Macam takat senyap Seremban, boleh lah unding, tak masalah, ada kan. Hotel apa semua tak ada, dia jemput saya kat rumah semua kan. Sebab dia tak nak saya bawa kereta, dia jemput lah saya. Punyalah nak jimat kan, usah murah gitu. Makan pun bersuap lah, contoh lah dia. Contoh lah tu. Orang ni macam kan, insyaAllah. Tapi saya yang paling merisaukan saya itulah tarikh saya risaukan tu. Jadual saya yang kosong setakat ni bulan 1 atau bulan 2 tahun depan. Bukan cakap apa dah. Sendiri pun tak break dah. Ni cuti sekolah ni, tak ada satu hari pun saya rehat dengan rumah dengan anak-anak, tak ada kan. Macam mana kan, cik nak jumpa bini orang yang saya tak bangi dengan rumah kan. Itulah dia. Dan begitu juga kan, yang kedua yang kita macam tadi kan, yang disebutkan oleh pengurusi, dia kata saya ada 5 kunci keluarga tu, keluarga bahagia tu. Memang banyak tempat saya bawa benda tu kan. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga dengan kunci spare. Memang betul. Benda tu memang tu paling simple saya nak nasihatkan orang. Nak keluarga bahagia, kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem kekeluargaan Islam. Itu kunci rumah. Sistem kan? Sistemkan hidup kita, keluarga kita. Pagi-pagi dah kejut anak solat. Itu sistem dia. Ini tak, biarlah dia budak lagi bang, kesian dia. Dia tidur pun tak puas lagi. Sama dia butuh dengan abah, puas untuk tengah hari pun bangun. Itu bukan sistem Islam kan. Kemudian pukul 8.30, pukul 9 dah ready dah solat sunat duha kan. Dan orang perempuan bulan puasa tu paling rajin sekali solat sunat tasbih, buat mengaji Quran sehari sekali contohnya lah kan. Kemudian taat pada perintah suami. Itulah yang paling marvelous sekali. Bukan senang orang perempuan ni, bangsa dogi payah betul. Melawan tetap melawan kan, menjawab tetap menjawab. Aduh, yang mentang-mentang lah dia pengurus AIM, bukan sinilah, bukan Puan Yusma, ada orang lain kan. Menjawab tetap menjawab. You tahu tak siapa I? I pengurus tahu. Contoh kan. Tak ada. Kita dalam bab isteri macam mana pun kita tetap tertakluk pada suami. Dan satu lagi, kena jaga itilat. Itilat tolong jaga. Kita macam mana pun lah kan, sebagai wanita kena jaga hubungan dengan lelaki. Itilat ni jaga perhubungan, batas hubungan. Baik-baik dengan dia laki orang, kita baik dengan dia, kami tak ada apa-apa lah. Tapi naik kereta berdua, kesana kemari berdua, sampaikan orang perasan benda tu. Kalau boleh bertiga pun orang boleh cakap, tapi at least adalah backup sekarang. Kita orang keluar tak ada benda, memang kita orang pergi keluar duit, kita orang masa tu pergi cek barang-barang untuk program yang next ni. Cik contoh lah ya. Jadi dia pula ada record. Mula cakap dia tu kau tak kena ke dia. Contoh, orang memang gemar melabel-label. Jaga hubungan. Jaga hubungan ni termasuklah tu yang kat tangan tu. Banyak betul sekarang ni pasangan boleh terganggu disebabkan oleh mesej-mesej yang dihantar. Orang perempuan, saya pesan sangat-sangat, semua orang saya pesan, tolong hati-hati dengan mesej yang dihantarkan oleh lelaki. Kalau ada mesej yang buruk, macam kita tahu kan peraturan yang terbaru sekarang,
Tak boleh lagi hantar mesej bunyi yang, link, dia, honey, tak boleh kan. Tapi orang lelaki ni ada setengah tu, dia bukan setakat tu, dia hantar video lucah, dia hantar ayat-ayat yang pelik-pelik. Malam ni jom kita tidur sama nak, ambil satu bilik. Dia memang bergurau. Dan kita pula boleh biarkan, mungkin sebabkan dia ada kedudukan, kita biarkan sebab dia mungkin bos kita. Pada ketika itu tiba-tiba suami tu baca, apa jadi? Bergaduh kan? Saya tak layan pun, bukan masalah tak layan, kau diam kenapa? Kena jawab. Bila awak mesej saya macam ni, makna awak tak hormat suami saya, awak tak hormat mak ayah saya. Jawab macam tu. Please tolong stop hantar mesej-mesej macam ni. Ada setengah tu yang memang tak tahu penyakit ni macam mana, kenapa mesti hantar benda-benda macam tu. Dan malahan ada sampai satu tahap, ada yang terlanjur pun ada. Tu yang kita tak nak jaga. Benda tu dia ada step. Benda tu ada step. Setan ni dia menghasut. Bila sampai dia dah rosakkan kita, dia pembelah. Bukan tanggungjawab aku, setan kata. Dia berjaya rosakkan kita, dah terbaik dah bagi dia. Kan? Jadi ada 4 ciri-ciri wanita idaman syurga. Tapi nanti saya habiskan tu dulu. Kunci pejabat, kunci rumah tadi. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Tu maksud kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Tu yang Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, Nabi kata, cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nanti ujung lagi saya akan sambung nanti. Tapi cari rezeki yang halal. Salah satunya dengan apa? Generate aktiviti-aktiviti daripada AIM. Kan? Mungkin ada soft loan yang diberikan oleh AIM. Jangan ambil kesempatan. Isu orang kita ni, dia mandai minjam tapi terlupa, tiba-tiba hilang ingatan bila time bayar. Salah. Sedangkan bila kita meminjam, kita tak bayar balik, kita berdosa. Sebab pertama, hutang sengaja tak bayar. Yang kedua, kita ambil hak orang lain. Kenapa ambil hak orang lain? Sebab duit yang kita bayar balik tu nak digunakan untuk bantu orang lain pula. Bila orang lain tak dapat, ambil. Itu yang berlaku pada pinjaman-pinjaman yang lain ni. Tekun, PTPTN. Itulah isu dia sekarang. Isu nasional. Rajin minjam. Bila minjam tu manis muka, kan, merayu-rayu, kata kojo berlapik sini, tonyo sign cop ketua kampung, segala bapak-bapak tok lembaga pun sign. Tapi bila dapat, nantilah, tengah susahnya, esoklah, lain kalilah. Dan rupa duit guna untuk benda lain. Tu saya sebab juga duit yang sepatut guna untuk tu tak diguna untuk tu, keberkatan tak ada. Berapa ramai orang minta buat loan sebab nak buat beli mesin, kononnya nak buat bisnes macam ni, tapi tak buat. Tukar kereta, baik pasang piring atas bumbung. Piring tu lah, tengok TV tu. Saya tak nak sebut lah kan, sebab dia tak taja camah kita kan. Saya tak nak sebut jenama itu. Betul, itu sebab tak berkat. Untuk AIM bagi kan benda tu kan, bagi kemudahan pinjaman pun ada kan, kadang-kadang bagi, tapi dah kurang. Kelulusan daripada pihak kerajaan pun dah rendah sebab pulangannya tak berjaya. Patutnya kita pulang banyak ni, kita dapat banyak tu. Bari banyak, tak dapat masalah kan. Lepas tu tak ada kebantuan untuk kami kan. Tapi janganlah kita jadikan tu sebagai asas untuk kita patah semangat. Kita nak cari rezeki yang halal, walaupun sikit tapi berkat, tu usaha. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita tu biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Mana hala tuju nak pergi? Aku nak buat ni, ikut jalan yang betul. Aku tak nak ikut jalan yang tak betul. Macam tu kan. Aku nak belajar betul-betul, datang, dengar ceramah ni, salin. Sentuh melangak kan. Tapi saya faham zaman Nabi dulu ada seorang nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia bila Nabi sebut dia tahu ingat. Jadi siapa tak menyalin tu bersaudara dengan Abu Hurairah, habis cerita. Payah warna lah kan. Tapi tak apa, dekat dalam Facebook boleh tengok balik semula. Itulah alasan yang ada kan. Macam tu Kang tengoklah balik kan, tak apa. Jadi siapa yang merekod tu, terima kasih banyak lah yang merekod tu ya. Rasa menyesal tak buat tripod macam ni yang tagak pegang
Tapi tu nak golak lah, takut masuk sorok dalam tu kan, macam tu lah kan, kalau tahanan macam tu kan, tak apa tu. Jadi tu yang ketiga, hala tuju keluarga bawa ke mana. Contoh nak buat keluarga ni jadi keluarga yang bahagia, keluarga soleh-solehah. Anak umur 5 tahun dah diajar masuk pertandingan menyanyi, kan tahu tu? Hala tuju tu lain kan. Saya nak anak saya jadi penyanyi, kau khabar tadi nak jadi soleh-solehah, macam mana nak mula dengan penyanyi? Ada penyanyi elok lagu apa dia nyanyi? Zanazin nyanyi, bukan nyanyi lagu nasyid. Contohlah bagi gambaran. Kemudian yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga, satu tiket dia, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah macam mana? Nampak rahmat Allah adalah dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Hari ni duduk ni pun satu ibadah. Duduk donga ni satu ibadah. Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kan macam tu kan, datang donga ceramah. Baik ni, walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ilmu, semua pahala. Siapa yang tengok bermula sampai habis, pahala. Siapa yang tengok kejap-kejap lalap gerak mata balik pun pahala. Hebat orang tu, sebab dia sambil-sambil dia dengar, dia zikir jap, dia buka balik. Tapi yang paling hebat sepanjang ceramah saya, zikir. Kita kena sangka baik. Tak ada tidur tu tau kan. Tidur lain tidur dia bantah mo, duduk togak takkan tidur tu lah. Dia bertafakur kan. Saya tak ada salah dah. Saya tak kacau hati dah siapa nak tidur dan ceramah saya tidur. Makan pun tak kacau hati, tidur pula. Tidurlah, tak ada masalah, tidurlah. Saya antara penceramah yang sangat memahami. Sebab memanglah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Sentuhan. Togak dia balik kan. Karena dia tahu dah timing dah roket-roket dia togak dia balik. Hui, ada tak orang nampak dah macam tu, ada pandangan macam tu. Tidurlah, tak ada masalah. Ya. Saya takkan marah. Tu kenapa tidur? Saya takkan marah. Saya takkan marah macam tu. Terperanyat kau. Cuma satu ialah saya minta, kalau tidur tu janganlah berdongku. Takut kacau orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Kau berdongku macam mana lah aku nak tidur tu kan. Lepas ni kita baik khusus topik lain ya. Ni ceramah siri pertama baik sini. Yang kedua sok kita buat lah kayak bagai lalang pula kan. Kita buat kan. Mana jauh bagai lalang, bondo kan. Siap swimming pool. Baru botol kan, ada aktiviti air. Syek budak yang manis swimming pool. Jangan bawa bini ke anak-anak, laki dengan anak-anak sah bawa lah sendiri. Torajun dengan jujubah ni. Baru betul ni nak ubah mindset ni. Kita nak ubah mindset ni kena pergi tempat macam tu. Dia tak semestinya mahal. Cari yang tempat yang biasa-biasa, tempat camping kau tak sah. Sebab nak ubah minda tu kita berada di tempat lain. Iya. Betul Pak Isma. Betul. Contoh kan, kita pergi dekat pusat latihan DPD tu. Ristek tu, ataupun kita bagi dekat Institut Latihan Pharma. Mana tu kita boleh buat kertas kerja sikit, lulus silap-silap dapat percuma. Minta. Dan iya sebenarnya kita kena buat ni sebab kita dalam perubahan ni nak berubah minda. Kadang-kadang kita duduk senyap ni fikir ni kajak ini biar anak ni. Aduh ya fikir. Tak makan apa lah lepas ni fikir tu. Macam tu lah. Macam-macam fikir. Lepas tu saya dengar lah ada gomo tu ceramah belah tu. Tu makan tadi tu untuk dan ke untuk sana. Tak tahu lah macam tu lah. Semua fikir kan. Macam tu lah kan. Ada makan tak ni? Ada. Okey. Jadi kalau ada makan, bak kata orang tu makruh camah lelamo. Macam tu lah. Jadi itulah. Jangan cari orang kata ibadah banyak-banyak. Benda ni pun ibadah. Benda baik diizinkan dari Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Duduk dengan kalau niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Kita berniaga. Contoh berniaga kan. Siapa berniaga sini? Semua berniaga, kebanyakan berniaga kan. Okay. Kata berniaga apa? Bakers. Buat kek kan. Nama suami apa? Bakar tak? Bukan. Mana tahu kok. Nur Hisham.
Logo pula. Kau kebetulan nama bakar, kau tak nama dia Baker Bakar. Bakar Baker. Dia kata contoh kan, manalah tu sayang kan. Nak buat kek tu satu perkara. Contohlah kan, kita pun tengok. Ini ikutkan yang cukup dah ramuan kita saja tambahan biar ada gomok sikit lagi. Niat kerana Allah. Sedekah. Benda tu nampak kecil je. Lepas itu harga berapa? Harga ikutkan ni RM99.80. Ke 99 ni. Contoh kan, dapat dia RM1. Yang dapat RM1 tu. Contohlah kan, itu pun satu bentuk sedekah. Buat sadaq-sadaq bagi yang terbaik ke orang, satu bentuk sedekah. Lepas tu buat pula kan, sekarang ni kan banyak orang function-function kan, nak buat surprise. Dia nak kek macam ni lah, ada kek muka Syahrukh Khan lah kan, boleh tak buat kek muka Samsul Debat? Boleh tak? Dia buat kan, yang sebenarnya dia print loket kat situ kan, ada kan, ada. Jadi makna kata dia adaptkan keperluan semasa. Jadi orang boleh buat, ya Allah terima kasih. Kadang-kadang orang tu tak kisah bayar berapa, janji ada kek tu, dia nak macam tu. Baik, benda baik. Siapa pergi meniaga tadi? Semua niaga apa? Wedding planner. Untuk siapa? Perkahwinan. Tahu. Pengat dan bangang warna tak faham wedding tu kahwin. Sah betul lah. Orang khabar untuk siapa? Untuk orang kahwin. Tahu dia tu. Kalau sekarang tak boleh je. Nak. Untuk orang yang kahwin kali pertama ke untuk orang kahwin selepas tu? Dua-dua pun boleh. Dia plan sepatut. Masalah-masalah lepas kahwin ada tak? Tak ada lah kan? Tak ada. Itu yang tak berani, ramai tak berani tu. Bagus ya. Dan maknanya kita akan tentukan event tempat dia semua. Tengok, bagus tengok benda yang lain. Bila buat ke tempat lain, mungkin kadang wedding planner dia mahal. Dengan dia murah ya. Kan sebab AIM kan semua murah, nak murah kan. Ambil kau. Puas hati dan. Contohlah kan. Kan. Yalah kita buat kan. Kita buat bagus sebenarnya, buat dia nak ala garden. Kan ada konsep tu dia nak tasik, nikah kat tasik kan. Sampai lopeh nitik tu. Makan. Tak pandangan tua pula tu. Kan. Iyo. Lepas tu ambil lah gambar kan, photoshoot kan, makan pengantin bersuap. Salah tu bang, telinga dia. Salah bang. Nyuap yang salah ni tengok. Dia dah tak apa-apa nampak lagi. Saya pergi ada satu majlis kahwin tu, sirian betul. Laki 70, 75 bini 60, 63. Sepasang botol songket pakai dengan tanya untuk tu sini. Tak tentu benar orang datang tak datang. Kau macam tu apa nasihat kau untuk planner tu? Macam mana tu? Kita cadang baik dulu tak ngasuh. Tak tahulah bini tak ngasuh ke laki tu tak ngasuh. Laki tu macam ni. Macam tak ada perasaan. Ni adik saudara ni salah. Ya, tak apalah. Bagus. Satu benda yang jarang orang buat lah. Bagus tu. Bagus. Jadi makna kata dalam tu ada ruang kita baik-baik dengan orang. Jangan fikir berniaga ni sebab nak untung. Saya pernah dulu masa saya bekerja dulu di Ipoh. Saya kerja Samsul Debat ni banyak macam kojo dia buat. Kojo kat kilang Yano. Siapa tahu kilang Yano tu? Saya pernah jadi tukang cuci pinggan tu. Operator tu budak-budak kilang ni lempar macam tu je. Mak dia ni awak macam ni. Kita cuti universiti masa tu. Saya memang cuti saya kojo basuh pinggan, kojo dekat dulu nama dia Big House, sekarang ni nama dia Deli France. Dia macam tu lah, ada konsep macam tu lah. Jual kita buat ni, kita masak muffin, kita apa siapkan, kita bakarkan croissant semua. Lepas tu kena hafal nama bake tu, nama roti, nama bun, nama apa semua. Lepas tu kena lalukan telur, caburkan cheese, bakar. Lepas tu suruh kita mop hangus dalam tu. Buat dululah buat benda tu. Macam-macam kerja lah saya buat kan. Saya pernah satu ketika saya bekerja dengan beberapa orang Chinese lah, beberapa orang Cina, bekerja bisnes. Masa tu kita buat sales, saya jadi sales executive, buat di Ipoh. Kemudian pada waktu malam makan, ada bayangan 7 orang Cina, saya seorang Melayu. Dia tak makan malam dia ajak saya, jom kita pergi makan dekat ni. Makanlah kedai mamak sebab dia fikir saya tak makan kedai Cina. Makan kat kedai mamak,
Yang Cina ni muka bongi makan goreng mamak kan. Yang seorang tu bongkak leher. Sebab dah 5 hari tak dapat bab 1. Babi lah kau tak faham. Payah abang lah. Dia cakap elok-elok tak nak orang. Faham ya? Faham. Jadi saya pun tak nak lah saya jadi orang, saya tak nak mementingkan diri sendiri. Saya cakap dengan bos, saya ingat Mr. Yap dah mendiang dah pun, Mr. Yap dia accident, Yap Yin On, saya ingat ni. Dia hari-hari dia marah, bila buat sale saya lambat, tai lingong, pengong, podok, itu pun tak boleh fikir. Hari-hari kena marah kan Cina. Tapi saya suka sebab saya banyak belajar benda-benda baru. Ada seorang Awai ni dia ajar saya buat sale. Dia cakap bahasa Cina, saya lekor tengok dia buat sale. Cara dia bercerita, saya tengok, saya cuba buat dalam bahasa Melayu pula. Saya buat sale. Alhamdulillah saya menjadi top sale dalam tempoh 3 bulan. Tempoh 3 bulan top sale Melayu. Satu-satunya Melayu buat top sale. Masa tu dia dulu ada basic 800. Lepas tu kalau dapat ini dapat bonus 400. Masuk bulan kedua disebabkan sale saya tinggi, dia tu tarik basic saya. Makan commission saja. Masa tu kita jual air cooler yang tahu tak, kipas yang tolak yang atas boleh letak air batu, konon jadi aircon, sampai ke sudah tak jadi aircon pun. Lepas tu yang lepas tu shower tu, yang jenis Alpha 9 dulu saya pakai tu lah, buat sale yang tu. Berapa tu sebulan saya 4-5 ribu tak lagi. Masa tu besar tahun 19 tahun 2021 macam tu. Jadi lepas tu bila dah dapat tu kan, saya sambung belajar. Tapi malam tu yang lepas yang tengok kawan-kawan yang Cina yang makan ni rasa muka tak selesa, tak apalah, malam esok bungkus saya punya makanan, kita makan kat restoran Cina. So makan kat restoran Cina ni, saya makan lah dengan dia orang macam-macam. Cina ni kalau makan, ya Allah Akbar, penuh meja tu, bau sadap. Apa komang-komang? Bau sadap. Masa tu panis-panis kan, baru tahu. Lepas tu ada satu tu warna hitam tu, saya ingat sotong masak kicap. Hui, kau ramai lah tengok kan. Ini sotong? Bukan, ini lompat sawah punya. Katak sawah. Tapi saya order air kat situ. Saya order air Milo Ais masa tu. Masa tu boleh minum lagi lah, sekarang tak boleh, saya dah putih susu. Minum Milo Ais. Saya minum Milo Ais, tahu tak saya rasa apa? Milo Ais rasa macam coklat ais. Makna pekat betul Milo tu, memang sadap. Tapi saya cakap lah, you punya Milo ni pekat sangat, you tak rugi ke? Tu soalan saya tanya. Tadi kau mahu tanya Tokek dia kata, ayah, Tokek dia kata, kita hari ni untung, besok rugi. Hari ni rugi, besok boleh untung balik mah. Tapi satu kali kita punya customer lari sampai bila-bila pun kita takkan dapat dia. Tu lah, tu prinsip dia. Tu sebabnya kita buat yang terbaik. Boleh sedekah. Jangan kita berkira benar dengan orang. 1, 2. Saya bagi tolong mak saya menego depan rumah tu, tolak si mak tu jual kan. Berapa ramai orang sampai kesudah, sampai ini tak bayar. Saya ingat muka orang tak bayar tu. Ada orang dia kata nanti balik ambil duit, sampai kesudah, sampai ni tak boleh beli dah si mak tu, sampai mak saya tak nego dah lah, macam tu lah. Tak, kadang ada orang macam tu, ada. Tapi kita tak adalah nak aku tak halalkan, tak ada. Sebab kita faham orang ada masalah masing-masing. Kalau kita boleh sedekah, kita sedekah. Kadang-kadang disebabkan orang tak bayar kita 2-3 ringgit, orang tak bayar kita 1,000, 2,000, dia tidak memiskinkan mungkin kita kadang-kadang. Mempunyai Tuhan ganti dengan benda lain. Tuhan ganti dengan bahagia. Tuhan bagi anak-anak berjaya. Tuhan bagi macam-macam. Mak saya dulu kan, mungkin siapa yang nak belajar boleh belajar lah. Saya bukan nak offer apa lah. Mak saya adalah antara si lemak yang paling sadap sambal Rakit di 9 ni. Bukan nak bangga lah, tapi mak saya buat sambal memang buat tak ada, buat sikit dah. Berapa ramai hamba Allah belajar buat sambal dengan mak saya. Termasuklah ada satu hamba Allah ni belajar dengan mak saya. Saya ingat masa tu tengah susah. Saya ingat dia belajar, dia ajar mak dia bagi dia nak belajar buat si lemak dengan mak saya sebab dia tengah susah. Dia kata dia nak belajar, dia nak menego. Mak saya ajarlah buat macam ni. Sampailah jadi sadap sambal itu, tapi tidaklah sadap sambal tuan guru Dia pun buat apa? Alhamdulillah dia dapatlah tender kat satu tempat. Dia menego nasi lemak larislah sebab ke tempat kita jual ni memang orang wajib makan, habis. Sampai satu ketika dia nak balik kampung.
Dia nak balik kampung, dia nak cuti 2 minggu. Mak saya dongang nak cuti 2 minggu. Mak saya tanya, boleh tak kau bagi aku nego tu dapat 2 minggu jadilah, boleh aku cover belanja aku? Mak saya cakap, tahu dia cakap apa? Tak boleh, kau rasa sambal lain kan, kau tak sedap ke macam mana? Bayangkan tu lah ayat orang yang menggigit tangan tuan guru balik. Itulah. Tapi mak saya tak ada hal pun. Macam buat kuih donat. Tak ada. Tanyalah orang kampung saya, dia tahu. Kuih donat mak saya buat tu, daripada pagi sampai maghrib lembut lah. Gomok-gomok lah tu. Dan mak saya kalau buat kuih donat, bukannya dia lubangkan siap-siap. Dia ambil, letak kat tangan dia lembut, baru dia berlubangkan, baru masuk dalam kuali. Dia punya kombang gomok. Ini baling melakap kat dinding, ini baling melantun balik tangkap. Macam tu lah. Buat yang terbaik, buat yang terbaik. Sebab percaya pada hikmah, ada benda baik Allah nak bagi kat kita. Dan yang kelimanya, kunci spare. Masuk kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jadi untuk kita transform diri kita, apa benda basic yang kena ada dalam diri kita sebagai wanita? Apa yang kena ada? Nombor 1, sabar. Sabarlah banyak. Macam-macam botol lah datang dalam hidup aku ni. Salah satu cara kita buat, kita mengadulah pada AIM. Betul lah tu yang kita buat sekarang. Mudah-mudahan AIM, aku harap aku berada di tempat yang tepat lah sekarang ni. Contoh kan, aku harap dia bolehlah bantu aku. Tak, yang bantu kita Allah. AIM ni berusaha untuk menjadi pemudah cara je. Bagi kalau kita tak buat betul-betul pun tak jadi juga. Kita bagi ilmu ni, tapi kita tak nak usaha ke yang seterusnya, susah juga. Kita dah bagi dah makanan yang hebat, tapi kita tak jamah nak ambil masuk dalam mulut kita pun tak jadi apa. Itulah yang Puan Yusma tu risau benar tu. Kan dia datang, dia tengok channel lah dia orang ni, betul ke boleh buat ni, contoh kan. InsyaAllah boleh, InsyaAllah boleh. Saya yakin, saya tengok tak ada pun muka-muka orang tak boleh berjaya, tak ada. Berjaya ni untuk semua orang, melainkan orang yang tak nak tu je. Dulu saya pernah buat khusus khas untuk ubah kos sara hidup orang ni, nak ubah dia menjadi orang yang lebih baik. Buat, kita bawa sampai ke Langkawi, bawa sampai ke Pangkor. Masa tu program pembangunan kemiskinan bandar dan luar bandar. Pergi Pangkor, pergi Lumut, pergi Langkawi, bagi talk ni, sampai ke Melaka, Hotel Orchid Melaka. Masa tu nak make sure, nak ubah mindset supaya boleh berjaya. Malahan ada satu program tu, dia tak nak bagi duit secara terus, tapi dia buat secara bantuan. Contoh, ada seorang tu dia kata dia bagus, daripada kecil lu dia ada pengalaman untuk bolo kambing. Kita bagi anak-anak kambing, 2 jantan 2 betina, supaya nanti dia boleh kacuk-kacukkan sampai beranak pinak lah. Bolehlah dia berniaga, masuk jual, ubah hidup dia. Yang seorang tu pula, dia biasa berniaga ikan semilang tu. Dia biasa bolo ikan semilang, ikan keli. Ni 9 kan, keli pun 9 sebut kan. Bagi boneh ikan semilang ni dengan mesen-mesen, siap korek tanah tu nak buat kolam tu. Yang seorang tu pula buta. Dia buta, kita bagi dia khusus refleksologi. Tarik tangan itu, buat macam ni, urut ni urat apa, ni urat apa aja. Refleksologi. Dan duit peruntukan kita ubah suai satu bilik kat rumah itu, jadikan bilik tempat dia nak buat kerja urut orang. Alhamdulillah, lepas 3 bulan kita semak balik keadaan dia orang. Yang bolo kambing ni alhamdulillah tak ada seekor tertinggal, semua dijual. Yang ikan semilang tadi, boneh-boneh dengan mesen-mesen, jual kek Cina. Yang buta tadi dia tak boleh lagi. Kalau boleh jual bilik tu jual kan, tapi tak, dia buat. Masa saya buat dekat Hotel Orchid tu, sebelah sini mak ayah, sebelah sini anak-anak tu kita bawa juga bagi motivasi. Saya bawa budak-budak USIM untuk bagi motivasi usul belajar. Hari ni nak bagi tahu yang refleksologi tadi, alhamdulillah rezeki dia murah, dia punya ramai orang burut dengan dia, tak putus pendapatan dia. Anak dia kat bilik sekolah tu hari ni salah seorang peguam di Negeri Sembilan ni. Tu saya kata kita nak ubah ni kat kita je. Buat yang mana tu urut apa mana orang datang bayar RM50, RM30 orang bayar, tapi apa, keberkatan kata tadi, barakah tu yang kita buat. Tengok Ustazah tu pun cakap Allahu Akbar, dia pun dengar ceramah saya.
Ya, jadi makna kata sabar banyak-banyak. Bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Kalau tak ada ujian, tak adalah namanya orang. Ada ujian, tu biasa. Kan, tadi dah mula ada bising, lambik berceramah berapa dah. Saya dah sampai depan tu nak tutup lah jalan tu, pusing lah balik kan, tanah runtuh mana kan. Resah betul. Mana pula bakal lintau nak pusing kan. Kan bukannya boleh masuklah Taman Dahlia, Sedahlia tu pusing balik. Lepas tu masuk ikut depan yang ikut yang galeri Muslim tu, keluar balik kat Giant tak apa boleh. Ya sah betul lah. Rangai betul lah orang ni. Bila runtuh tu? Ha? Dah lama dah. Oh saya dah lama tak lalu situ. Tak ada runtuh. Sebelum puasa lagi. Anulah kerajaan ni tepan ni ayat dah. Adalah. Kemudian yang kedua syukur. Belajar bersyukur. Sikit pun kita syukur, banyak pun kita syukur. Ya, alhamdulillah. Dapat RM20 ni hari ni, alhamdulillah RM20 daripada tak ada. Alhamdulillah dapat laki. Tak salah laki tu muka tak boleh belah kau, tak salah. Aduh laki dan merayau muka tak apalah. Tak apalah, janji ada laki. Orang yang tak ada laki susah. Siapa yang ibu tunggal sini? Katakan. Ibu tunggal. Sian. Tu yang daripada tadi Chenia ni tengok serbat. Contoh Chenia. Saya nak perasan tentang topi tu tadi. Yalah. Saya tak berani nak menang tu. Tak ada lah. Bergurau. Tak. Sebenarnya orang bersyukur. Tanyalah orang yang tak ada suami. Dia bukannya tak nak ada suami, nak benar, tak tolong lah tetapi tanyalah dia hidup sebagai ibu tunggal. Kadang-kadang baik dengan orang ni, orang cakap enggak, buat dia cakap puas nak nahan dia. Kalau melayan mana ni sebab tak boleh. Tu belum cerita lagi orang try dia. Kau sampai bila nak canya? Abang lama nunggu kau. Dengar tu. Doreh mulut dah. Cakap pun tak terdaya, tembak. Juga tu. Kan? Orang kok malam pertama minyak wangi ni ke minyak angin. Allah. Baru buka butang atas tumbang kau pengsan. Tak terdaya. Tapi kalau ada jodoh terima kan? Allah Ta'ala tu maha kaya. Macam lebih ke situ tadi tu. Tak ada tu cakap syukur. Aku hidup seorang pun tak apa. Aku nak kesana kemari senang, tak ada seorang pun ngacau dan. Tapi pada yang ada suami, syukur ada suami. Tidak boleh ngadu-ngadu walaupun dia tak baik apa-apa. Ngadu kan? Iya, mamakak lah Ustaz. Macam-macam nak ada tu turun. Makan nak ni tak boleh, ni tak boleh, nak mampu mana ada Itu ayat orang tak syukur. Kena syukur ya, kena syukur. Ada suami. Kadang mamakak tidur Ustaz. Bakaruh. Dah bakaruh berburak pula tu. Ini namanya balik dengan tak. Boleh. Tidur tadi alam macam tu lah. Ada orang berberak malam ni, berak dengan mentari. Dah boleh masuk. Boleh. Orang tua ni. Syukurlah. Kurang-kurang dia tidur sebelah kita, bukan sebelah orang lain. Dia tidur macam tu. Kadang tu yang berkauh tu ada sampai dia tarik tu. Tak peranyat, langsung sanyap sampai pagi tu. Hidup ni tak orang tua ni. Otak kat hidung, hidup ni. Syukur. Anak 2-3 orang, syukur. Anak ramai, syukur. Ada orang tu anak 2 boleh. La ilaha illallah. Tu sambil-sambil balik kojo tu. Belum botol-botol ni dah. Kalau botol-botol tak tahulah berapa. 2 boleh anak. Sampai lupa dia nama budak tu siapa. Halang, ngangah, halang, hati, haci.
Siapa nama kau? Kau bukan anak orang sekolah kau? Punyalah tahu, lupa kan. Pun rezeki. Betul. Ada orang tu rezeki kahwin banyak kali, tak apalah, dia bercerai kahwin, tak apa, Allah bagi peluang. Jangan gitu, malu lah ustaz dah kahwin banyak. Apalah malu-malu pula, ni Tuhan dah tulis untuk kita, tak apalah kan. Iya, syukur. Anak sikit syukur, anak tak ada syukur. Belum ada anak, tak apa, pergi tengok Polis Evo. Tak ada muka nak kancing budak tu kan. Bawa anak nak terkancing kau jual. Baru tengok terkancing. Tadi tak nak kancing. Jadi tak kerja. Iya. Betul tak? Betul. Nikmati hidup kita ni. Syukur. Kadang Tuhan tak bagi kita anak, Tuhan bagi kita berbakti pada mak ayah kita. Belajar syukur. Barulah kita boleh transform keluarga kita jadi bahagia bila kita pemikiran kita positif. Kan? Yang ketiga, percaya pada hikmah. Allah bagi aku susah ni, mesti ada benda senang Allah nak bagi. Kita mengaji, baca, tapi faham ke tidak? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maksud tu? Yang siap benda yang apa? Siap kesusahan tu akan ada kemudahan. Yakin. Tengoknya, siapa sangka kita boleh beli baju hitam lip ni. Mahal ni. Kan? Nampak tak? Siap ada amih ni. Nampak tak? Dah tak tahu dah mana nak sebut ni. Iya kan? Mahal jubah ni. Kan? Orang AIM pun tak pakai macam kau. Baju kurung biasa pakai takci tu. Ya, tapi memang tema hitam ya. Tak cakap. Saya bantai pakai pink. Yang orang hantu wanita pakailah pink. Kan? Hitam lah pakai. Ayo, sah betul lah. Tak ada lah. Yang sebenarnya mencapai tadi. Kan? Aduh. Macam tu lah. Kan? Jadi percaya pada hikmah. Ada hikmah. Agak Tuhan bagi aku susah-susah ni. Besok rupa bila anak dah besar, semua dah lopek. Tiba-tiba mudah perjalanan. Tanyalah orang-orang lama ni, anak dah besar-besar. Iya. Sekarang ni anak bagi duit belanja apa semua. Ini sekarang dia join AIM ni sekadar mengisi masa lapang je. Kan, tak ada buat apa, dah biasa berniaga, lepas tu dapat ilmu. Tu ya. Ada orang macam tu. So percaya pada hikmah. Bak kata orang tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Tak ada benda pun okey tu. Bila kena ujian ni, biasalah tu. Dulu dah pernah kena dah tahu anda tu. Sikit warna kan. Yo ko kak. Iyo. Kau tengoklah sok okey ni. Ya betul okey. Contoh. Jadi tanya pengalaman kawan-kawan kita, percaya pada hikmah. Rupanya Tuhan bagi kita ujian bercerai dengan lelaki ni, rupanya Allah temukan kita dengan lelaki lebih baik. Mungkin macam tu. Dalam proses nak mencari yang lebih baik tu, sabarlah banyak. Sama macam tu. Kan contohlah kan. Tapi itu bukan target utama. Target utama berjaya dalam hidup. Tapi kalau betul ada lelaki yang sudi, kan ada lepek lelaki menyusahkan orang ni. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang kan. Itu salah Jadi itulah dia. Percaya pada hikmah. Kita berniaga macam ni, rupanya tengok hari ni apa hikmah, dapat jumpa kawan-kawan baru. Ada yang jumpa lah, kau pun ada kat sini, ada lah kan. Jumpa, dapat berbincang, bertukar-tukar fikiran, pandangan. Saya pun sama dengan semua. Saya pun berniaga. Bukan ceramah ni lah, saya buat kat konsultan saya sendiri kan. Konsultan saya jual berniaga apa, susu kambing. Alhamdulillah, susu kambing saya tu sambal crispy mengidap tangan omak saya. Sambal crispy mengidap, siapa makan mengidap tak boleh berhenti. Tu ya, boleh. Macam-macam lah. Ada lagi lah beberapa minyak wangi, SD perfume. Boleh. Iya, tapi sebab permintaan peminat kan, dia kata buatlah produk Ustaz. Tapi tu susu kambing tu lah, saya punya main produk susu kambing lah. Yang tu saya bantu-bantu je kan. So tak ada masalah. Apa nak malu berniaga lah, tak ada muka kan. Ayat orang dulu, kau tak ada hidung tu. Orang dulu kan selalu cakap macam tu kan. Berniaga kan.
Nabi pun menego 9/10 daripada punca rezeki adalah berniaga. Berniaga duit hari-hari, makan gaji tunggu cukup bulan kan. Tapi yang paling mustahak adalah yang perlu AIM ajar pada semua orang, yang jadi masalah pada orang berniaga Melayu ni satu, pengurusan keuangan. Itu pun satu lagi tajuk yang kita akan bincang next. Mana dah 2 tajuk utang. Pengurusan keuangan. Kita buat 8 sampai 8,5 sampai 10,5 kompetensi keusahawanan. Kemudian pukul 11 sampai pukul 1 pengurusan keuangan. InsyaAllah kita buat, tak payahlah jauh-jauh, jangan mahal pun lah, baik kat PD. Buat dekat lesis hibiscus kata kan. Tak ada lah, tak ada. Tak, nanti cuba Puan Yusma bincang dengan Cik Zul di hotel Palm Hotel dekat Seremban. Minta dia harga yang terbaik boleh bagi. Minta dia. Jadi cakap saudara Samsul Debat yang suruh bincang dengan dia. Bincang. Kat sana boleh unding banyak benda lah, termasuk makan minum boleh unding. Kau nak murah lagi, ada satu lagi lah, nama dia Masjid Bandar Baru Senawang. Itu murah lah. Itu pun boleh lah di sini lah kan. Yelah tu lah. Saja tak, macam-macam. Sebab yang penting kita kena tukar suasana. Itu sebab bila buat ceramah motivasi pelajar pun saya suruh bawa keluar. Kalau kat sekolah juga budak tu fikir macam tu, ni kelas aku ni, kena bawa tempat lain sikit. Itu sebabnya macam kita nak pujuk isteri, nak bincang dengan suami soal masa depan, pergi tepi laut. Tepi laut bincang. Dia lari tau daripada kesibukan sampai pandang matahari terbenam kan. Kalau nak betul-betul lain dalam laut tu betul bincang. Kan, lain betul, tengok lelaki tak nak naik. Habis tu. Selesai lah hidup itu kan macam tu kan. Allahu Akbar. Yang keempat redha. Berjaya, rugi, untung, redha. Sebab Tuhan bagi tu kan dah sebut, kita baca ayat tu hari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Redha je lah. Aku kuat insyaAllah, aku buatlah yang terbaik aku boleh buat. Macam tu lah. Buat yang terbaik. Sentiasa fikir nak buat yang terbaik. Dan yang terakhir sekali, ikhlas kena ada dalam hati. Bila ikhlas, kita tak mengharapkan ganjaran manusia. Minta aku buat ni kan, aku dapat duit daripada orang ni. Minta aku buat ni, aku dapat ni. Kita akan kecewa. Tapi yang penting ikhlas ni, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Allah mungkin tak bagi kita duit banyak, Allah bagi kita sihat supaya kita boleh berusaha lagi. Cuba ada duit banyak, tiba-tiba demam. Satu kek pun tak boleh buat. Sengit tengok. Aduh, kek ni nak rasa pun tak ada rasa lidah, betul tak kan? Jadi itu antara benda yang kita kena fikirkan lah. Jadi ada 5 ni, insyaAllah selamatlah hidup kita, bahagia dunia akhirat insyaAllah kan. Okay, dan pesanan saya, apa lagi kita kena buat dalam berniaga? Pertama, jujur kena ada, jangan nipu. Mana nipu duit orang, jangan. Tengok macam mana syarikat penerbangan hari tu yang heboh orang share. Saya tak nak sebut kan nama syarikat. Sudah tawaf KLIA. Yang kedua, amanah jaga. Contoh duit yang kita dapat, kita kena ingat, kita kena bahagikan kepada 3. Yang pertama, duit niaga, modal niaga. Yang kedua, untung tu pula kena bagi 2. Satu untuk simpanan, satu lagi untuk gaji kita. Jangan ingat semua yang ni tu aku punya, tak betul. Kena bagi 3. Tu simple basic keuangan kena buat. Paling basic. Jadi duit simpanan ada, duit modal niaga pun ada, dan duit untuk kita ada. Contoh RM10 sehari, ambil simpan RM10. Itulah duit kita. Disiplin tu amanah. Kalau diri sendiri pun tak boleh amanah, apatah lagi ada pekerja besok. Tu yang gaji tak bayar, apa tak settle kan. Bonus pun tak boleh bagi, rugi je panjang. Nah, kalau sapu duit tu semua memang rugi lah panjang kan. Yang ketiga, jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Jangan sibuk nak menjatuhkan. Jangan kita sombong, jangan kita tamak kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak kongsi tak apa. Maksud tamak kongsi tak apa ni, jangan kita ada benda baik kita balun seseorang, kita share. Macam maklumat hari ni, share bagi ke orang, jangan sangka buruk. Kasa kongsi fikir benda lain.
Siap ngeleng, tapik tu. Apa benda Macam duit kan, kita dapat duit hasil berniaga sikit, alhamdulillah. Kebanyak, jangan tamak nak belanja semua. Tak, kita sedekah bantu orang, simpan sikit pun boleh. Lepas tu jangan sombong. Nak sombong ke mana kita, tak ke mana pun. Belagak-belagak apa, macam mana? Oh, minta maaf lah, saya camah AIM, camah kat masjid pada usaha, saya tak camah dah. Minta maaf lah. Usah sombong dengan orang tu. Kan, saya ceramah. Kan, InsyaAllah. Kan, booking tarikh je. Booking tarikh. Kemudian, seterusnya, jangan kita dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dua tak payah tengok orang. Macam mana dia boleh buka kedai kek ni? Goram Medan. Siapa ni? Bagi kek ni satu lah. Buat muka. Tak sadap kek ni. Dengki. La ilaha illallah, betul lah. Kan? Dengki ni, apa maksud dia? Dengki apa maksud dia? Hei, korang ni. Tapi okey lah, semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak kan. Saya camah kat Pilah lagi best poin semua. Ada satu masjid kat Pilah tu, apa maksud selawat cik? Menyaut dah. Camah lah, tanya pula tu. Kono marah dia, sah betul cik ni. Menyesal lah aku tanya kan. Nak camah lah, tanya pula. Kan? Maksud dengki, kalau kita faham maksud dengki macam saya sebut ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itulah dengki. Cuba kalau kita dapat sesuatu, contohlah kita berniaga laris, alhamdulillah kita naik, lepas tu orang cakap dia pakai ubat guna-guna, kau tak tahu kau. Habis ditiup melingkup oleh berniaga dia seorang ya. Apa perasaan kita? Tentu kita sedih. Kalau kita tak nak sedih macam tu, jangan buat orang macam tu. Macam tu. Biar orang happy. Kalau kita nampak orang tu happy, kita pun happy macam tu. Dia baru kahwin lah, 3 dah bini, happy. Tak dia, yang penting dia bukan kita ke mana nak. Happy lah. Marah. Kata nak mampu. Balik lah kau. Jangan macam itu. Doakan yang baik-baik untuk dia. Kita marah-marah belum tahu lagi kan. Marah. Dah lah lain Samsul lah. Dan kono pahala kan. Contoh lah. Banyak le benda-benda yang kita boleh buat. Jangan dongki dengan orang. Kemudian apa kena tu? Percaya pada hikmah saya dah cerita tadi. Kemudian apa kena ada? Bertanggungjawab. Bila berniaga ni kena tanggungjawab. Ni ada masalah lah, kek ni tak mahu ni, dia rasa macam apalah je ke? Oh tak apa, nanti saya gantikan kek lain. Tak jawab. Oh tak pernah macam mana, dah sign kan, dah bayar kan, dah terima. Contoh lah, tak boleh. Kualiti kena jaga. Keluarlah ulit gonggok tengah tu, mana datang ni kek tu, mana datang ni kan, ni mesti awak yang letak ni. Kita tak gaduh. Oh ya ke? Tak tahulah apa, tak apa, saya ganti kek lain. Saya dah cek dah, ulit-ulit pun tak ada dalam ni keban. Kita kena tanggungjawab kan. Meniaga wedding planner tadi lah kan, nampak macam mana. Bila tak jadi, dia ada polisi untuk return tu dalam tempoh berapa. Dia tak boleh lah time kalau sebulan sebelum boleh pulang lagi duit deposit tu. Tapi kalau tiba ni, tapi kita fikir kita budi bicara lah, kita pun tak keluar duit apa lagi, tak apalah, ambil je. Macam tu je lah kan. Bertanggungjawab. Kemudian apa lagi? Seterusnya respon yang positif. Boleh tak buat ni? Boleh. Ni. Tak maaf lah, saya tak buat ni lah, mengelak je. Jangan negatif, kita kena positif. Dan terakhir sekali yang saya kata tadi, istiqamah, konsistensi, keberterusan kena buat. Kemudian apa lagi? Kita kena cepat, jangan lambat, kita akan ketinggalan. Orang ada media sosial, kita pun kena ada media sosial. Orang ada YouTube, masuk dalam YouTube, masukkan bisnes kita dalam YouTube, masuk. Biarlah follower 3 orang saya paling smart follower baru 3 orang kan, tu pun paksa tu, tolonglah subscribe lah, pek lah 3 orang contoh kan. Buat dah itu keadaan sekarang. Samsul debat terpaksa ada TikTok terpaksa kan. Samsul debat pada TikTok sana ni memang
Tapi kita kena faham, kena belajar. Pantang larang TikTok apa? Pantang larang TikTok apa? Pertama, kita tidak boleh sebut nama media sosial lain. Sebab dia akan potong trafik. Tu yang view tak tinggi tu. Yang kedua, kita tak boleh ada kanak-kanak lalu ke tengah-tengah buat live tu. Lalu budak-budak, dia kata manipulasi kanak-kanak. Children manipulation, tak boleh. Dalam kereta, tengah buat kereta, memang di blok tak boleh. Ya, jadi mana kata tu, tengok dia pun boleh generate income juga. Saya tengok apa Pavitra tu apa Savitra yang masa PKP tu yang dimasak tu kan, tiba-tiba kayu sekolip mata dek YouTube kan. Sebab kita kena ambil peluang daripada menggedik-gedik ke dalam tu. Tak payahlah jual kek sampai berjoget. Contoh, saya tak cakap awak ni, contoh tak kan hush tu kan. Manalah tahu kan, keluar lagu Thailand semalam, naik kek deh. Mana tahu kan, laku tak cukup kek dengan oven boleh kan. Contoh kan. Seterusnya, apa yang kena ada juga, mantapkan pengetahuan kita, sentiasa improve, upgrade ilmu kita. Jangan kita aku dah pandai ni, tak payahlah nak pergi kelas-kelas tu lagi. Tak, sentiasa ada benda baru, kita kena enhance our knowledge. Sebab kata orang, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajarlah. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan bisnes yang kita buat. Peribadi settlekan, tapi berniaga betul-betul. Kemudian kita bersemangat, iltizam nak buat yang terbaik. Itu selalu saya pesan. Organize, susun atur strategi macam mana nak berjaya. Dan yang terakhir sekali, letakkan niat yang betul lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala, selesai. Tak payah risau dah. Hari ni rugi, besok untung. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dapat pahala. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, rasa cukup lah. Ya. Bak kata orang tu, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kombang ngalah menjadi intan.